Perkembangan di Parlimen, sesi pertanyaan menteri pada sidang Dewan Rakyat hari ini dimulakan dengan isu penggantungan lesen arak oleh pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Turut menjadi tumpuan pelan kerajaan menangani isu peningkatan kes COVID-19 di Kuching Sarawak selain inisiatif menambah bilangan anggota bomba wanita. Dan butirannya, kita bersiaran langsung dari Parlimen bersama Salina Zakaria. Silakan Sally. Baiklah, terima kasih Asrul di Seri Pentas. Pastinya hari ini sesi pertanyaan-pertanyaan menteri dimulakan dengan isu berkaitan COVID-19 di mana kluster Sentosa menjadi perhatian di Dewan Rakyat pagi tadi. Dan menurutnya, pengesanan aktif dan kontak rapat kluster Sentosa COVID-19 di Kuching Sarawak akan tetap diteruskan bagi mengelakkan peningkatan kes yang berlaku. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, setakat ini seramai 680 individu dikesan Kementerian Kesihatan selepas saringan dilakukan mulai 18 Julai sehingga semalam. Kaki tangan. Soalan diajukan Ahli Parlimen Stampin Chong Chen Jen. Ia susulan peningkatan kes dalam kluster Sentosa melibatkan kaki tangan hospital kerajaan. Daripada 680 individu yang dikesan, 21 positif, 587 negatif dan 72 individu masih menunggu keputusan COVID-19. Daripada 21 kes positif itu, 16 kes melibatkan petugas kesihatan dan 2 anggota perkhidmatan sokongan syarikat yang menguruskan kemudahan di hospital. Turut positif seorang pesakit dan 2 lagi individu daripada ahli keluarga. Meningkatkan kesiapsiagaan. Saya menjawab dahulu isu berkaitan dengan kuarantin kepada petugas pelayanan di Hospital Sentosa. Kita telah agihkan mereka ke Akademi Lembaga Hasil, sebenarnya kawasan yang baik, 10 orang. Dan kita agihkan mereka ke Institut Amrina Baki, 10 orang, 86 orang. Dan kita adakan juga home quarantine untuk mereka lebih selesa, 27 orang daripada semua yang kita quarantine. Dalam pada itu turut menjadi perhatian ialah berkaitan dengan lesen arak. Tindakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL untuk meneruskan pembekuan pengeluaran lesen menjual minuman keras turut dipersoalkan pada sesi pertanyaan menteri juga pagi tadi. Dan ujar Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa, keputusan itu dibuat selepas mempertimbangkan kes-kes kemalangan yang berlaku disebabkan pemandu mabuk dan justru satu garis panduan dan semakan perundangan khusus akan dibincangkan pada bulan hadapan. Pada masa yang sama, Dewan Bandaraya telah mengaturkan satu sesi retreat pada awal bulan Ogos untuk membincangkan garis-garis panduan itu agar ianya dapat disiapkan. Yang Berhormat tidak perlu khawatir tentang kelewatan ataupun majlis itu tidak bersidang baru sebulan setengah. Sebab di bawah Kerajaan Pakatan Harapan dulu lebih pada setahun lembaga itu tidak bersidang. Ya, daripada bulan Mei 2018 sehinggalah September 2019 baru bersidang. Ujarnya lesen arak oleh peniaga ketika ini akan tamat tempoh pada September. Selain itu, 69 permohonan baharu telah diterima. Tambahnya, seramai 5 anggota lembaga baharu juga telah dilantik bagi membincangkan garis panduan bersesuaian pada Disember ini. Penyediaan garis panduan lesen minuman keras hasil kerjasama dengan agensi kerajaan lain yang antaranya Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pengangkutan. Terdahulu, beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Bukit Bendera, Wong Hun Wai. Wong bertanyakan rasional keputusan DBKL menggantung pengeluaran lesen arak di Kuala Lumpur. Dan ini pula berkaitan dengan pertambahan anggota bomba wanita. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM akan melonggarkan syarat kelayakan dan ujian kemasukan bagi pengambilan anggota wanita ke pasukan itu. Dan ujar Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin, pihaknya mensasarkan kuota peningkatan pegawai wanita bagi grade lantikan sehingga 10% setakat ini.
Dan saya lihatkan bahawa ada banyak-banyak jurusan kerja di dalam Jabatan Bomba itu dari segi skop kerja-kerja untuk kaunseling kepada mangsa-mangsa trauma wanita dan kanak-kanak, kerja-kerja memberikan pertolongan kecemasan kepada wanita dan kanak-kanak, kerja-kerja program kesedaran pencegah kebakaran, kerja-kerja program pencegahan kebakaran di dapur untuk suri rumah. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Batang Nupar, Datuk Seri Rohani Abdul Karim. Jelasnya, JBPM sedang mengkaji bidang baru yang bersesuaian bagi anggota dan pegawai wanita. Sebelum ini, KPKT menetapkan kuota pengambilan pegawai wanita grade lantikan sebanyak 5% daripada jumlah keseluruhan berdasarkan keperluan semasa jabatan. Ketika ini terdapat 643 atau 4.82% anggota dan pegawai bomba wanita di seluruh negara. Dan seperti kebiasaannya, sesi perbahasan akan bersambung jam 2.30 petang dan petang ini akan menyambung kembali bacaan kali kedua bagi rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan 2019-2020 serta menyambung kembali sambungan bagi bacaan kedua rang Undang-Undang Pengangkutan Jalan Pindaan 2020 dan pastinya hari ini saya bertugas bersama dengan Khairul Rizwan Azizan dan terima kasih atas perhatian anda. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.